Selamat datang UK ke keluarga CPTPP. Saya sekarang berada di New Zealand untuk menghadiri mesyuarat Suruhanjaya Perjanjian Korporat. Alright guys, saya nak jawab soalan ni kali ni. Penghapusan duty import. Penghapusan duty import ni sebenarnya adalah salah satu daripada trade barriers ataupun halangan perdagangan. Halangan perdagangan ni secara asasnya kita boleh bagi kepada dua. Yang pertama adalah tarif barrier dan yang kedua adalah non-tarif barrier. Tarif ni apa? Tarif ni maksudnya macam duty lah, duty import. Okey, non-tarif maksudnya halangan ataupun trade barrier yang bukan daripada duty import. Okey, sebagai contoh katakanlah kita buat kereta, kita nak eksport ke negara luar. Kemudian negara luar tu kata, okey, kau nak bawa masuk kereta aku, kena ada standard safety dia macam ni. Kau tak boleh lepas safety standard tu, kau tak boleh bawa masuk kereta kau ke negara aku. Itu adalah contoh non-tarif barrier Jadi, bila kita katakan perjanjian perdagangan bebas ataupun free trade agreement ni, dia melibatkan penghapusan dari segi tarif barrier. So, ini bermaksud bahawa negara luar boleh menjual barangan diorang ke sini tanpa duty. Sama juga macam negara kita menjual ke negara diorang pun tanpa duty juga. Ini adalah sebahagian gerakan kepada trade liberalisation Bila kita katakan sebagai trade liberalisation ni, ada dia punya pro and cons Ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Of course yang menyokong itu dia pro kepada competitiveness. Sementara yang tak menyokong itu pula, mereka risau impact ataupun kesan kepada domestic industri kita. So, adakah domestic industri kita boleh bersaing dengan pasaran negara luar? Akan tetapi dari sudut yang positif pula, pengguna akan dapat barangan yang lebih murah dan lebih berkualiti. So, the end result tu akan pergi lebih kepada pengguna. Jadi boleh ke negara kita tidak terlibat dalam FTA? Pada masa sekarang ni sebenarnya FTA ni bukanlah satu pilihan. Dia adalah satu perkara yang kita tak boleh nak elak. Kalaulah negara-negara jiran kita masuk ke dalam perjanjian FTA, akan tetapi kita berkeras tak nak, jadi ini akan menyebabkan negara kita menjadi kurang kompetitif. Akan tetapi ada juga sebahagian-sebahagian sektor yang kerajaan masih lagi lindungi. Contohnya macam industri otomotif yang mana kerajaan masih lagi lindungi Pro 2 dan juga Proton. Sebab itulah MITI masih ada lagi sistem AP. Dan sebab itulah elektrik car tidak boleh dibawa masuk ke negara kita ni kalau harga dia kurang daripada 100,000. Okey guys, ada apa-apa lagi soalan pasal free trade agreement, boleh tulis dekat ruangan komen.